Operasi mengesan tahanan lolos giat dijalankan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Berita tengah malam sama saya, Sahih Samsudin. 7 daripada 130 parti yang melarikan diri dari depoh tahanan sementara Immigration Bido telah ditahan semula setakat 8 malam tadi. Ketua Polis Perak, Datuk Seri Muhammad Yusri Hassan Basri ketika dihubungi mengesahkan perkara berkenaan. Seramai 375 anggota daripada pelbagai agensi telah dikerah sejak malam tadi untuk mengesan baki tahanan lain. Seorang tahanan disahkan meninggal dunia akibat kemalangan jalan raya. Sementara itu, depoh tahanan sementara Immigration Bido, Perak ditutup sepenuhnya buat sementara. Seramai 435 tahanan yang masih berada di depoh berkenaan dipindahkan ke 6 pusat tahanan lain. Terdahulu, Ketua Polis Perak, Datuk Seri Muhammad Yusri Hassan Basri maklumkan 7 sekatan jalan raya dilakukan bagi mengesan tahanan tersebut. Setakat ini kita akan mencari dalam radius kawasan depo tahanan Bido ini dan kita lihat jauh mana mereka pergi kerana mereka ini melarikan diri dalam keadaan selai sepinggang. Tanpa membawa apa-apa keperluan diri, makanan ke, wang ke, dan kita percaya dengan keadaan seperti berikut, insya-Allah dengan pelibatan daripada semua agensi yang terlibat, plan-plan ini akan dapat kita tahan semula. Dalam pada itu, Jabatan Immigration melakukan pengasingan semula ke atas 2,675 tahanan etnik Rohingya di 12 depoh seluruh negara bagi mengelak insiden melarikan diri berulang. Ia antara langkah kawalan segera susulan insiden tahanan lari dari depoh Immigration di Bido, Perak. Untuk mengurangkan mereka ni untuk bertindak agresif. Bila mereka berkumpul ramai, tendensi untuk mereka agresif tu ada. Beliau berkata demikian dalam satu sidang media khas di Putrajaya. 20 premis perniagaan di sebuah pusat membeli belah di Ibu Negara diperiksa. Jabatan Immigration Malaysia JIM menerusi program Omnipresence. Program selama hampir 2 jam itu melibatkan 20 pegawai jabatan berkenaan. 40 daripada 50 warga negara asing yang diperiksa didapati melakukan pelbagai kesalahan di bawah peruntukan Undang-Undang Immigration termasuk tiada dokumen pengenalan sah dan menyalahgunakan permit kerja. Semua kedai gagal dari segi pematuhan kepada Undang-Undang Immigration dan kita telah keluarkan amaran yang keras secara bersurat dan juga amaran lisan. Dan kita telah nyatakan kepada mereka bahawa kami akan datang lagi dan selepas ini tiada lagi teguran, tindakan penguatkuasaan akan diambil. Tegasnya lagi, pihaknya akan terus mempergiatkan aktiviti pemantauan dan penguatkuasaan dari semasa ke semasa, terutamanya di 20 hotspot yang dikenal pasti di Ibu Negara. Di Besut Terengganu, 154 warga asing diperiksa dalam operasi Op Kutip dan Op Belanja. Daripada jumlah itu, 25 orang ditahan atas kesalahan tiada dokumen pengenalan diri, tinggal lebih masa dan melanggar syarat sah PAS. Pengarah JIM Terengganu Azhar Abdul Hamid berkata operasi bermula 7 pagi dan berakhir 7 malam tadi melibatkan 26 pegawai. Paling ramai ditahan warga Myanmar, Bangladesh dan Indonesia. Saya ambil kesempatan untuk memohon kepada majikan-majikan disebabkan daripada statistik yang kita ada seramai 6,000 lebih yang mendaftar program RTK 2.0, hanya 3,000 lebih yang datang untuk ambil biometrik pekerja masing-masing dan kita masih ada masa kurang 2 bulan untuk majikan datang ke pejabat kita untuk selesaikan urusan biometrik sekitar dalam 3,000 lebih lagi. Sebab program biometrik akan selesai pada 31 Mac. 3 anggota tentera maut dalam kemalangan babitkan 3 trak tentera dan sebuah lori di kilometer 77.5 Lebuh Raya Utara Selatan arah utara Gurun, Kedah. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Gua Cempedak, penolong penguasa bomba Muhammad Fauzi Razali maklumkan pihaknya terima laporan berhubung kejadian 10.22 pagi semalam.
Kejadian dipercayai berlaku apabila kesemua truk tentera yang bergerak secara konvoi itu berhenti apabila satu daripadanya rosak. Ketika anggota turun dari kenderaan terbabit, sebuah lori terbabas dan melanggar truk berkenaan. Tiga anggota tentera yang berumur antara 30 hingga 40 tahun itu disahkan meninggal dunia di tempat kejadian, manakala pemandu lori cedera parah. Dalam pada itu, Tentera Darat Malaysia TDM meminta semua pihak tidak membuat sebarang kenyataan atau spekulasi berhubung kemalangan maut yang membabitkan 3 anggotanya di Lebuh Raya Utara Selatan di Gurun. TDM dalam satu kenyataan berkata satu lembaga siasatan dalaman akan ditubuhkan bagi menyiasat kes itu dan menggesa agar gambar-gambar mereka yang terbabit tidak disebarkan bagi menghormati mangsa dan pihak keluarga. Allahyarham Lance Corporal Muhammad Hafiz Haris dikebumikan di tanah perkuburan Masjid Al-Wajdi Bukit Selambau, Sungai Petani tengah malam ini. Manakala 2 lagi akan dikebumikan esok di Jeli Kelantan dan Besut Terengganu selepas selesai bedah siasat di Hospital Sultanah Bayah Alustar. Polemik isu pengampunan terhadap Datuk Seri Najib Razak berakhir dengan beliau diberi pengurangan 50% bagi hukuman penjara dan denda selepas disabitkan kesalahan pada tahun 2022. Keputusan itu menyaksikan bekas Perdana Menteri bakal dibebaskan pada 23 Ogos 2028. Lembaga Pengampunan menerusi kenyataan berkata keputusan itu dibuat menerusi persidangan kali ke-61 yang dipengerusikan Al-Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Billah Shah. Kenyataan itu menyebut tarikh pembebasan awal dengan denda yang perlu dibayar dikurangkan daripada RM210 juta kepada RM50 juta. Bagaimanapun, sekiranya denda tidak dibayar, tempoh penjara akan ditambah selama setahun daripada tarikh pembebasan. Sebanyak 4 kertas pengampunan lain turut dipertimbangkan dalam mesyuarat yang berlangsung 29 Januari lalu. Datuk Seri Najib disabitkan bersalah pada tahun 2022 dengan hukuman penjara selama 12 tahun. 2 saksi utama pendakwaan kes rasuah bekas setiausaha politik kepada Datuk Seri Muhammad Sabu didakwa di Mahkamah Session semalam. Ia atas pertuduhan memberi keterangan bercanggah semasa disoal siasat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM dan ketika perbicaraan kes itu. Ahmad Hisham Muhammad Tajuddin, 54 tahun dan Zainuddin Abdul Majid, 53 tahun mengaku tidak bersalah selepas kesemua pertuduhan dibaca di hadapan Hakim Siti Aminah Ghazali. Ahmad Hisham didakwa atas 4 pertuduhan memberikan keterangan tidak selaras pada pembicaraan kes rasuah dihadapi Muhammad Azhar Cik Mat Dali dengan pernyataan yang diberi kepada penolong kanan penguasa SPRM Samsudin Mat Noh. Tertuduh memberi keterangan pada perbicaraan kes rasuah itu di hadapan Hakim Mahkamah Seksyen Jenayah 8 Kompleks Mahkamah Kuala Lumpur pada 9 dan 9 Jun tahun lalu. Manakala keterangan kepada SPRM di Pejabat SPRM Putrajaya pada 2 November 2022. Zainuddin pula didakwa atas 5 pertuduhan sama ketika memberikan keterangan dalam perbicaraan serupa pada 21 Mac dan 7 April tahun lalu yang tidak selaras dengan penyataan kepada Syamsuddin pada 4 November 2022. Kesemua pertuduhan dikemukakan mengikut Seksyen 27(2) Akta SPRM 2009 yang bawa hukuman denda sehingga RM100,000 atau penjara maksimum 10 tahun atau kedua-duanya jika sabit kesalahan. Seorang pemilik syarikat mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Seremban semalam atas pertuduhan memperdayakan seorang lelaki berhubung pakej umrah tahun lalu. Tertuduh Muzamil Solihin Musa, 47 tahun, membuat pengakuan itu selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Muhammad Kamil Nizam. Berdasarkan pertuduhan, Muzamil telah menipu seorang lelaki berusia 53 tahun dengan memperdayakannya menyerahkan wang tunai sebanyak RM115,030. Perbuatan dilakukan tertuduh pada 23 hingga 30 Januari tahun lalu di sebuah syarikat dinilai. Pendakwaan dikenalikan Timbalan Pendakwa Raya M. Kalevanan manakala tertuduh diwakili Peguam Muhammad Mustafa. Mahkamah membenarkan jaminan sebanyak RM12,000 dan perlu melapor diri ke Balai Polis Berhampiran setiap bulan serta menyerahkan pasport ke mahkamah. Anggota polis berpangkat sarjan yang ditahan sebelum ini atas kesalahan merogol direman selama sehari bagi membantu siasatan kes rogol lain. Perintah reman dikeluarkan Hakim Mahkamah Magistrate Batu Gajah Juraidah Abbas. Suspek berusia 42 tahun itu sebelum ini direman 4 hari. 28 Januari lalu, suspek ditahan selepas disyaki merogol pelajar tingkatan 4 pada Julai dan Oktober tahun lalu. Siasatan dibuat mengikut Seksyen 376 Kanun Keseksaan.
9 individu mengaku tidak bersalah di Mahkamah Magistrate Ipoh atas pertuduhan terlibat dengan penipuan skim pelaburan yang menyalahi undang-undang pada pertengahan bulan lalu. Mereka didakwa bersama-sama melakukan penipuan skim pelaburan yang menyalahi undang-undang di sebuah rumah di Meru Valley Resort Ipoh 17 Januari lalu. Mereka didakwa mengikut Seksyen 120B-1 Kanun Keseksaan dan dibaca mengikut Seksyen 109 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman penjara 1 hingga 10 tahun sebat dan denda. Kesemua tertuduh berusia 20 hingga 47 tahun dibenar ikat jamin RM3,500, sementara tertuduh berusia 14 tahun dikenakan jaminan RM2,000. Mahkamah kemudian menetapkan 4 April sebagai tarikh sebutan semula kes dan serahan dokumen. 1,360 unit telefon bimbit dirampas dalam serbuan Optiru membabitkan nilai RM54,500. Pengarah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Perak, Datuk Kamaluddin Ismail maklumkan serbuan dilakukan di sebuah premis perniagaan di Jalan Kampar, Ipoh. Hasil pemeriksaan mendapati premis itu membekalkan secara borong telefon bimbit pelbagai jenama untuk diedarkan di kedai telefon sekitar Ipoh. Turut ditahan seorang lelaki tempatan berusia 55 tahun yang disyaki pemilik premis untuk membantu siasatan. Kes disiasat di bawah Seksyen 102-1-C Akta Cap Dagangan 2019. Dua lelaki warga Myanmar dihadapkan ke Mahkamah Magistrate Bentong atas pertuduhan membunuh seorang pekerja kebun durian pada 20 Januari lalu. Tiada pengakuan direkodkan daripada tertuduh Aung Naing Tung, 31 tahun dan Ai Kiao Lin Tun, 26 tahun selepas pertuduhan dibacakan kerana kes bunuh di bawah bidang kuasa Mahkamah Tinggi. Kedua-dua tertuduh pada pukul 2 hingga 8.45 pagi pada 20 Januari lalu didakwa melakukan bunuh dengan menyebabkan kematian terhadap Ai Kuai Tin. Kejadian berlaku di sebuah pondok di lot 2866 Jalan Camang, Bentong. Mahkamah menetapkan sebutan semula kes pada 9 Februari depan. Seorang pelajar tingkatan 6 maut selepas motorsikalnya melanggar seekor lembu di kilometer 11.5 Jalan Sungai Sayong, Bandar Tenggara, Kota Tinggi, Johor 10.10 semalam. Ketua Polis Daerah Kota Tinggi, Superintendent Husin Zamora memaklumkan mangsa yang cedera parah meninggal dunia di lokasi kejadian. Ketika kejadian, mangsa dari arah Felda Bukit Ramun menuju ke Bandar Tenggara sebelum berlanggar dengan seekor lembu yang berada di tengah-tengah jalan. Kes disiasat mengikut Seksyen 41 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Di Johor Bahru, 7 wanita warga asing dan 3 lelaki tempatan dicekup polis di Taman Bukit Indah dipercayai terlibat sindiket pelacuran. Ketua Polis Johor, Komisioner Polis M. Kumar memaklumkan tangkapan pada 25 Januari lalu dilakukan menerusi 3 serbuan. 5 wanita warga Thailand dan seorang warga Vietnam dipercayai bekerja sebagai pekerja seks, manakala seorang lagi wanita warga Cina sebagai penolong pengurus rumah persundalan. Sementara 3 lelaki tempatan bekerja sebagai pengurus rumah persundalan dan penghantar. Selain persundalan, sindiket juga dipercayai terlibat aktiviti dadah susulan penemuan lebih 2.5 kilogram dadah. Kes disiasat mengikut Seksyen 372A, 372B dan 373 Kanun Keseksaan selain Seksyen 6-1-C dan Seksyen 55E Akta Imigresen 1959-63. Sebuah kenderaan dipandu pelancong warga asing disita dalam op khas bulan perayaan 2024 yang diadakan di Jalan Pantai Kok, Langkawi. Pengarah Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Kedah, Aman Shah Hashim kata semasa ditahan, pemandu warga negara Switzerland itu memandu kenderaan berkenaan tanpa lesen yang sah. Lesen kenderaan motor LKM juga telah tamat tempoh dan tiada perlindungan insurans. Notis P22 telah dikeluarkan dan kenderaan disita di bawah Seksyen 64-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Tegasnya JPJ tidak akan berkompromi dengan mana-mana pesalah, tidak kira pesalah jalan raya maupun pesalah lain demi kemakmuran bersama. 60 tokan, penagih dan orang dikendaki ditahan dalam op tabis khas selama 3 hari dijalankan Polis Daerah Kuala Muda. Turut dirampas lebih 80 gram dadah pelbagai jenis. Menurut Ketua Polis Daerah Kuala Muda ACP Zaidi Cik Hassan, operasi dijalankan pada 29 hingga 31 Januari lepas.
Lebih 180 pemeriksaan dilakukan di beberapa lokasi dikenal pasti jadi sarang penagih dadah. Antaranya kawasan ladang, jeti dan kawasan perumahan. 12 daripada tangkapan dikesan memiliki rekod jenayah lampau. Semua suspek disiasat mengikut Akta Dadah Berbahaya 1952. Polis Perlis berjaya menahan 2 suspek, seorang lelaki tempatan dan seorang wanita warga Vietnam dipercayai menjalankan penipuan dalam talian menjual barangan tiruan berjenama. Suspek dipercayai menggunakan salah sebuah pusat membeli belah terkemuka di Ibu Negara untuk meyakinkan mangsa. Kita berharap pada pengguna laman-laman sosial untuk lebih berhati-hati pada masa akan datang dan jangan mudah terpengaruh, dan apa juga website ataupun pautan-pautan yang mencurigakan boleh kita rujuk dengan talian yang disediakan oleh pihak Commercial Crime bagi membantu pengguna-pengguna talian di luar sana untuk pengesahan sama ada unsur-unsur penipuan dan sebagainya. Suspek berkenaan ditahan selepas seorang mangsa membuat laporan polis pada bulan lalu. Hasil siasatan, satu serbuan di sebuah premis di Sekincan, Selangor dan berjaya merampas pelbagai barangan berjenama yang disyaki tiruan bernilai RM214,051. Kes siasat di bawah Seksyen 419 Kanun Keseksaan Tipu dengan Jalan Samaran. Mereka memberikan pas masuk dengan mudah, iaitu dengan tidak memerlukan visa untuk masuk ke Malaysia. Cukup bayar dia tiket masuk ke Malaysia. Lagi dakwaan kononnya rakyat Cina diberi laluan ekspres untuk diterima jadi penduduk tetap PR. Tanpa perlu proses rumit, rakyat negara Tembok Besar boleh mendapat keistimewaan itu dengan hanya menyertai program Malaysia Rumah Keduaku MM2H. Penghantar video turut mendakwa kelonggaran akan menambah statistik warga itu yang hilang daripada rekod keluar masuk negara. Sebahagian pasukan biar betul mendapati tuduhan itu adalah fitnah. Hakikatnya, bukan semua peserta program MM2H layak memohon status PR. Menurut Jabatan Immigration, mereka yang layak pula perlu melepasi syarat ketat ditetapkan. Justru tidak timbul dakwaan kononnya status berkenaan diberi dengan mudah. Selain berita palsu berkenaan, satu lagi muat naik berbau fitnah turut dikesan. Kali ini, kaum Melayu yang jadi majoriti pejabat awam didakwa ditindas susulan syur penamatan pencen. Penghantar turut mendakwa kedudukan Bumi Putra dan agama rasmi persekutuan terancam. Realitinya, tiada pindaan perlembagaan persekutuan berkaitan kedudukan istimewa Melayu dan agama Islam dicadang mana-mana pihak. Cadangan skim persaraan baharu yang sedang diperhalusi pula di draft penjawat awam yang majoritinya kaum sama. Henti sebar fitnah, tak perlu jadi pempengaruh dengan cara yang salah. Penyebarannya hanya mengundang padah. Terima bahan fitnah atau disyaki tidak betul, segera lapor ke MCMC. Biar betul, tak pasti, jangan kongsi. Malaysia menunjukkan sokongan yang tidak berbelah bahagi kepada Palestin yang ditindas pihak yang mempunyai kuasa besar. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, sokongan diterjemah dalam pelbagai cara dengan harapan kezaliman dapat dihentikan. Perdana Menteri menyeru semua kerajaan negara Islam terus membela nasib umat Islam yang ditindas di Palestin. That's why Malaysia, with many of our friends, have taken a strong, unequivocal position in respecting the inalienable rights of the Palestinians. Malaysia is a small country, distant to the world, but we have taken a position because of the intransigence and continued aggression by the Israeli forces. We have taken a position beyond what happened in the past. We do not recognize the state of Israel. The past administration in Malaysia allowed for commercial transaction, including shipping. We have stopped that.
because these are the only ways that we can express our support. Beliau berkata demikian dalam temu bual khas Perdana Menteri bersama Al Jazeera. Kementerian Pendidikan sekali lagi tegaskan bantuan awal persekolahan BAP perlu diserah kepada murid tanpa sebarang pemotongan di peringkat sekolah. Ibu bapa diminta buat aduan jika pemotongan dilakukan. Tidak boleh dipotong bantuan awal persekolahan ini. Ia mestilah sampai ke tangan ibu bapa jumlah yang diberikan oleh kerajaan Madani ini, kerana kita yakin dengan bantuan ini dapat meringankan beban ibu bapa. Ia mesti jumlah yang diberikan sepenuhnya. Jadi kalau ada aduan itu, kita minta kemukakan dan kita akan siasat dan jumlah itu mesti dikembalikanlah. Sistem pengkalan data utama padu merekodkan 2.38 juta pengemas kinian maklumat individu berdasarkan sumber data pentadbiran setakat semalam. Padu dalam hantaran di Facebook berterima kasih kepada rakyat Malaysia atas sokongan diberikan sejak dilancarkan Perdana Menteri 2 Januari lepas. Menurut infografik yang turut dikongsikan, Selangor merekodkan jumlah tertinggi iaitu seramai 0.38 juta individu, diikuti Sarawak 0.31 juta, Johor 0.24 juta. Usaha mengenal pasti sekolah yang mengalami masalah capaian internet terus diberi keutamaan. Menteri Komunikasi Fahmi Fadil berkata, kementeriannya akan menjalin kerjasama erat dengan kerajaan negeri berhubung perkara itu. Terutama menjelang beberapa keputusan yang bakal dibuat oleh Kementerian Pendidikan tentang isu internet di sekolah. Jadi kita akan selaraskan di antara Kementerian Komunikasi, Kementerian Pendidikan dan juga Kerajaan Negeri. Jadi insya-Allah kita akan uruskan dengan baik dari segi keutamaan. Kemungkinan besar saya rasa sekolah-sekolah, saya nampak wajar sekolah-sekolah untuk anak-anak orang asli sebagai contoh. Beliau berkata demikian selepas mengadakan kunjungan hormat ke atas Menteri Besar Pahang Datuk Seri Wan Rosli Wan Ismail di Wisma Seri Pahang, Kuantan. Tambahannya, fokus utama ialah memastikan guru-guru dapat memanfaatkan internet sepenuhnya bagi tujuan pengajaran dan pembelajaran. 11 jenis barangan disenarai bawah skim harga maksimum musim perayaan SHMMP bersempena Tahun Baru Cina. Menteri Perangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Datuk Armizan Muhammad Ali berkata ia akan berkuat kuasa mulai 6 hingga 14 Februari ini. Melalui perbincangan kita dengan pihak Kementerian Pertanian, maklum balas daripada Kementerian Pertanian bahawa supply barang-barang keperluan rakyat yang khususnya yang demand tinggi sepanjang tempoh perayaan ini adalah mencukupi dan kita akan terus bekerjasama dengan Kementerian Pertanian untuk memastikan bekalan itu mencukupi. Dan sebenarnya Kementerian Pertanian telah membuat perancangan awal setiap musim perayaan untuk. Beliau berkata demikian dalam sidang media di Papar. Tegasnya, tindakan tegas akan diambil terhadap peniaga yang gagal patuh peraturan bawah SHMMP menerusi Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011. Kesatuan Rugby Sabah SRU mahu Kementerian Belia dan Sukan campur tangan berkaitan skandal keuangan yang melanda rugby Malaysia sejak tahun 2022. Ini selepas mereka meneliti laporan audit yang menunjukkan kehilangan wang lebih RM4 juta dari akaun rugby Malaysia. SRU turut mengambil langkah berani untuk keluar dari kesatuan dan tidak mengiktiraf Mesyuarat Agung Luar Biasa AGM, badan tertinggi sukan rugby negara itu. Setiausaha Agungnya, Ramej Lachamanan berkata pihak mereka berpegang pada integriti dan tidak mahu menyokong perkara ini. Surat penjelasan juga sudah diminta sejak pertengahan tahun 2023 namun masih tidak mendapat sebarang maklum balas. We want to fight it alone, we want to stand alone, doesn't matter. But we will stick to our guns because look at the entire setup of rugby. What is the 5 core value? Governance, integrity. If you don't have these two, what is rugby then?
Perkara ini juga katanya sudah dimaklumkan kepada Pesuruhjaya Sukan tetapi belum mendapat maklum balas. Rugby Sabah juga sudah membuat keputusan untuk tidak menyertai sebarang kejohanan di bawah Rugby Malaysia seperti Piala Agong dan kejohanan 7 sebelah kebangsaan sebagai tanda boikot. Susulan kejayaan muncul naib juara di kejohanan Piala Dunia di Muscat, Oman, skuad hoki 5 sebelah lelaki negara bakal menerima ganjaran sebanyak RM80,000. Menteri Belia dan Sukan Hannah Yeoh berkata selain ganjaran, Kementerian Belia dan Sukan turut akan bayar semula segala kos yang dikeluarkan Kesatuan Hoki Malaysia KHM untuk membiayai pasukan negara ke kejohanan edisi sulung tersebut. Dan mereka telah bekerja keras walaupun tak ada bantuan sebelum ini. Pasukan baru mereka telah memberikan yang terbaik dan ini adalah semangat yang kita nak cari dalam semua atlet kita. Dalam perkembangan yang sama, Hannah juga berkata KBS akan mengusahakan peruntukan hampir RM3.9 juta bagi membantu pasukan ini membuat persiapan menjelang Piala Dunia 2028. Beliau menekankan peruntukan ini bertujuan untuk mempersiapkan pasukan hoki 5 sebelah ke pentas antarabangsa yang dijangka akan lebih kompetitif. Jadi saya telah bersama MSN, kita telah menghantar satu bajet kepada Kementerian Kewangan dan sekarang ini kami sedang menunggu kelulusan daripada Kementerian Kewangan. Kerja persiapan ini kena bermula sekarang dan bukan 2027 ataupun 2026. Hannah ditemui di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur ketika menyambut kepulangan pasukan hoki 5 sebelah lelaki dan wanita negara. Sementara itu, permohonan peruntukan RM3.9 juta untuk pembangunan sukan berkenaan disambut baik jurulatih Wallace Tan. Beliau menyifatkannya sebagai satu perkembangan positif dalam mempopularkan lagi permainan itu. Ini perkara yang baik lah. Kerana ini I think dia nak menggalakkan hoki yang sangat menarik kerana cepat boleh skor. Jadi pada ramai orang peminat hoki dan juga bukan peminat hoki, mereka suka tengok gol kan. So saya fikir perkara ini boleh jadi menarik lah. Dalam masa sama, Wallace mengakui biarpun berdepan pelbagai cabaran untuk membentuk pasukan ini, namun ia tidak mematahkan semangat mereka. Macam dalam game lah, ada halangan, ada cabaran, kita kena ada strategi lah kan. Jadi yang penting kita nak latih dengan apa cara pun supaya kita boleh bina satu tim yang kuat lah. Sekian berita tengah malam. Dari Sungai ke Segara, Palestin pasti merdeka. Malaysia Madani tekad perpaduan penuhi harapan. Assalamualaikum dan selamat malam.